Apa hukum orang yang berhadas besar mengambil wuduk? Saya ulang. Apa hukum orang yang berada di dalam hadas besar mengambil wuduk? Okey? Apa itu hadas besar, Ustaz? Hadas besar, orang yang berjunub, okey, orang yang dalam keadaan junub, dan juga wanita yang haid dan nifas. Okey? Dalam keadaan ni adalah perbezaan, ada perbezaan, tetapi ia dipanggil berhadas besar. Jadi tajuk kita pada sekarang ni apa dia? Apa hukum orang yang mengambil wuduk dalam keadaan dia berhadas besar? Sepatutnya kenalah mandi wajib dulu baru ambil wuduk apa semua tu. Okey, dekat sini penjelasan saya akan maklumkan di dalam ruangan komen insya-Allah, tetapi dengar dulu dekat sini saya nak jelaskan bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, okey, setiap kali berhadas besar, Rasulullah sebelum tidur, sama ada sebelum tidur, sebelum makan atau minum, Rasulullah akan mengambil wuduk dahulu. Jadi dekat sini kita dah dapat dah sesuatu apa dia tuan-puan, hukum mengambil wuduk ketika mana berhadas besar. Alright? Baik. Saya baca satu hadis, okey. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila hendak tidur sedangkan baginda berada dalam keadaan junub, baginda membasuh kemaluan baginda terlebih dahulu. Okey? Alright. Dan mengambil wuduk seperti mana wuduk untuk sembahyang. Ini hadis riwayat Al-Bukhari. Jadinya dekat sini kita disunatkan mengambil wuduk. Okey? Kita disunatkan mengambil wuduk. So, boleh tak bila selepas bersama, suami isteri bersama, kemudian terus tidur? Macam tu boleh tak, Ustaz? Boleh. Okey? Boleh. Tetapi kita nak yang terbaik. Okey? Apa yang Rasulullah buat. Kita ni sayang Rasulullah. Kita ni cinta akan Rasulullah. Tetapi amalan-amalan yang Rasulullah buat, sunnah-sunnah yang Rasulullah buat, kita tak tahu benda itu wujud. Jadi, dekat sini saya tolong maklumkan dekat tuan-puan semua, sebab benda ni tak ramai ibu bapa yang ajar kepada anak mereka yang telah berkahwin ataupun yang mahu berkahwin. Tidak ramai yang letakkan benda ini sebagai education. Tidak ramai yang letak benda ni sebagai pembelajaran. Sebab apa? Takut dikatakan lucah. Okey? Minta maaf saya cakap, benda ni tak apa. Saya maklumkan, tuan-puan semua just sebarkan sahaja. Okey? Sebarkan sahaja supaya kita ada peti yang mana tolong maklumkan dekat orang lain ataupun anak-anak kita. Dekat sini. Benda ni ramai yang tak tahu sebenarnya. Dan ramai yang tahu. Ya sayang. Tak boleh letak situ dulu. Ayah nak cakap. Boleh? Boleh. Okey, kita sambung. Ada iklan. Okey, tak ramai ibu bapa yang bertanggungjawab untuk ceritakan benda ni. Okey, tak ramai yang ibu bapa malah tak cerita satu. Tak tahu pun satu. Jadi malam ni, alhamdulillah, jika dapat sesuatu, tahniah kepada tuan-puan semua. Benda ni adalah benda yang dalaman. Tetapi kita keluarkan benda ni, anggaplah sebagai ilmu. Okey? Saya faham ibu-ibu, ayah-ayah semua. Masa sekarang ni, kita nak sebarkan ilmu. Yes, kita sebarkan secara macam ni. Tak apa. InsyaAllah, moga-moga ada sesuatu dekat sini. Dan juga, saya nak bacakan satu lagi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila salah seorang daripada kamu mendatangi, menyetubuhi isterinya, kemudian ingin mengulangi lagi, maka sebaiknya hendaklah dia mengambil wuduk. Dalam hal ini,
untuk mengulangi perbuatan ataupun bersama suami isteri, perlu mengambil ulang semula. Alright? Perlu mengambil ulang semula wuduk tu. Perbaharui wuduk. Apa hikmah dia tuan-puan semua? Maaf panjang sedikit tetapi saya perlu sampaikan juga supaya tidak tergantung. Okey? Tidak tergantung supaya ramai lagi dapat manfaat. Dekat sini, apa hikmah dia Ustaz? Hikmah orang yang berwuduk semasa dalam keadaan janabah ataupun dalam keadaan berhadas besar. Okey, baik. Yang pertama, untuk meringankan hadas kerana wuduk berperanan untuk mengangkat hadas daripada anggota-anggota wuduk. Demikian juga ia bermaksud bagi tujuan kebersihan. Nampak tak tuan-puan? Islam mengajar kita mengutamakan kebersihan. Betul tak? Dalam fiqh sekalipun dia utamakan dulu kebersihan. Taharah dulu kan. Jadinya dekat sini pun Rasulullah SAW tidak tinggal identiti kebersihan. Di mana pun Rasulullah tunjuk dekat kita contoh yang terbaik, okey? Contoh yang terbaik mengutamakan kebersihan dekat sini. Okey. So dapat sesuatu. Kalau dapat sesuatu tulis dekat komen dapat sesuatu daripada apa yang saya sampaikan ni supaya saya tak cakap sorang-sorang. Okey, dan hikmah pendapat yang kedua, dengan wuduk merangsang seseorang untuk mandi apabila air terkena pada anggota-anggota wuduk. Jadinya saranan dia untuk kita mandi. Betul tak? Kan kalau kita sedang berhadas besar, senang cakap lah bagi suami isteri, baru lepas bersama dia letih, okey? Dalam keadaan tu pula nak kena terus mandi macam tu. Nampak tak? Dekat situ ada orang kata apa? Dia bagi kena air sikit, ambil wuduk dulu apa semua, baru mandi. Contohnya macam tu. Itu hikmah dia. Alright. Dan yang ketiga, bertujuan agar seseorang itu tidur dalam keadaan suci dari salah satu dua hadas. Hadas kecil dan hadas besar. Kerana ditakuti dia menemui ajal di dalam tidur. Ini besar. Yang ni besar. Peranan dia. Contohnya kita ada dua. Bila berhadas besar, mesti dalam keadaan berhadas kecil kan. So at least apa yang Nabi ajak dekat kita, at least kita kurangkan satu dalam keadaan bersuci. Ada juga dalam keadaan suci. Boleh tuan-puan dapat sesuatu, alhamdulillah ramai dapat sesuatu. Nanti saya akan kongsikan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mandi junub. Boleh ke boleh tuan-puan? Sebab saya takut panjang sangat video ni. Jadinya tuan-puan sila kongsikan dulu video ni. Dan juga yang mana belum follow mymengaji.com, sila follow mymengaji.com. InsyaAllah detail-detail apa percakapan untuk pembacaan saya akan kongsikan di ruangan komen. Okay? Di bawah nanti. Alright. So tuan-puan boleh scroll dan juga sila komen dan kongsikan video ni. Dan juga siapa follow daripada mymengaji.com, YouTube, Instagram, Facebook, semua tahniah tuan-puan semua. Sila tekan butang follow dan share kepada sahabat-sahabat yang lain. Alhamdulillah. Dan juga tak lupa siapa yang hantar star, sumbang menaja video ini dengan menghantar star. Alhamdulillah saya ucapkan terima kasih untuk tajaan video ini. Okay. So alhamdulillah. Alright, dapat sesuatu, kongsi dengan anak-anak dan juga orang lain pun tak apa yang tak ada anak. At least kita keluar sikit. Benda ni semua berkaitan dengan Al-Quran, betul tak? Sebab ramai yang segan berkenaan topik ni sebenarnya. Jadi saya ambil keputusan untuk kongsikan dengan sahabat-sahabat semua. InsyaAllah moga-moga dapat sesuatu, dapat pengalaman ataupun dapat ilmu baru. Itu yang penting. Sentiasa kita upgrade ilmu kita. Alhamdulillah. Syukur